Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Anak-anak yang dikasihi sekalian, insya-Allah Ustaz akan sambung pendidikan syariah Islamiah, perbezaan-perbezaan dalam siri yang kedua, insya-Allah. Baiklah anak-anak, kita lihat dalam bidang fiqh, yang pertama sekali ialah perbezaan haji dan umrah. Okay. Kalau ditanya tentang perbezaan haji dan umrah, okay, yang pertama sekali saya nak ingatkan, sebaiknya kalau menjawab perbezaan, hendaklah kita buat kotak, ya, kotak seperti slide yang Ustaz sediakan. Okay, yang pertama sekali, perbezaan yang pertama, haji ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram di Makkah pada masa tertentu untuk menunaikan ibadat tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, jadi manakala umrah pula ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram di Makkah pada bila-bila masa untuk menunaikan ibadat tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi maknanya perbezaan yang pertama ialah dari segi ta'rif ataupun maksudnya. Okey. Perbezaan yang kedua ialah haji tadi hanya boleh dilakukan pada bulan Syawal, Zulkaedah dan 9 hari terawal daripada bulan Zulhijjah. Ataupun maksudnya haji dilakukan pada masa-masa tertentu. Manakala umrah cuma boleh dilakukan, umrah pula boleh dilakukan pada bila-bila masa. Okey. Jadi perbezaan yang kedua ialah dari segi masa, iaitu haji dilakukan pada bulan-bulan tertentu, manakala umrah dilakukan pada bila-bila masa. Okey, perbezaan yang ketiga ialah haji ada wukuf di Arafah. Okey, rukun haji ada wukuf di Arafah, manakala umrah pula tidak ada wukuf di Arafah. Okey, perbezaan dari segi rukun, maknanya dia haji ada wukuf, umrah tidak ada wukuf. Okey, perbezaan yang keempat ialah ibadat haji ada bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, melontar Jamratul Aqabah. Okey, manakala ibadat umrah tidak ada bermalam di Musdalifah, tidak ada bermalam di Mina dan tiada melontar Jamratul Aqabah. Okey, jadi ingatnya ada 4 perbezaan di sini. Sekali lagi diingatkan bahawa perbezaan mesti setara. Apa maksud setara? Contoh kalau dari segi ta'rif, kalau dari segi masa, kita bagi dari segi masa. Kita tak boleh, maksud dia kalau membezakan haji, yang pertama haji ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram di Makkah pada masa tertentu untuk menunaikan ibadat tertentu dengan syarat tertentu. Manakala umrah kita jawab tiada wukuf di Padang Arafah, maka itu bukan perbezaan. Jawapan itu salah. Rugi, ya anak-anak. Jadi itu untuk yang pertama. Perbezaan antara haji dan umrah. Okey, seterusnya kita lihat perbezaan haji ifrad, haji qiran dan juga haji tamattu'. Haji ifrad ialah berniat ihram haji sahaja di miqat sebelum memasuki Makkah pada bulan-bulan haji. Kemudian setelah selesai mengerjakan pekerjaan haji, barulah mengerjakan umrah. Dan haji ifrad ini tidak dikenakan dam. Okey, manakala haji qiran ialah berniat ihram umrah dan haji serentak. Niat serentak, ya. Sebelum memasuki Makkah pada bulan-bulan haji. Dan pelaksanaan haji qiran ini sama seperti haji ifrad, kecuali niatnya berbeza. Haji qiran ini dikenakan dam. Okey, manakala haji tamattu' ialah berniat ihram umrah sahaja di miqat sebelum memasuki Makkah pada bulan-bulan haji. Kemudian setelah selesai semua pekerjaan umrah, barulah berniat mengerjakan haji sebelum keluar berwukuf di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah, dan haji tamattu' ini dikenakan dam. Okey, yang pertama sekali perbezaan dari segi maksud ataupun ta'rif.
Yang kedua, sama ada dikenakan dam ataupun tidak. Kemungkinan soalan boleh tanya perbezaan antara ifrad dengan qiran ataupun ifrad dengan tamattu, ataupun minta perbezaan ketiga-tiga sekali. Okey, jadi harap semua anak-anak boleh faham dan boleh membezakan perbezaan antara cara mengerjakan haji tadi, sama ada haji qiran, haji ifrad ataupun haji tamattu. Okey, seterusnya kita lihat perbezaan antara sembelihan yang menepati syarak dengan sembelihan yang tidak menepati syarak. Yang pertama sekali, sembelihan yang menepati syarak dilakukan oleh orang Islam ataupun ahli kitab. Manakala sembelihan yang tidak menepati syarak, sembelihan tersebut dilakukan oleh orang musyrik ataupun orang murtad. Perbezaan yang kedua pula ialah melaksanakan sembelihan kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu menepati syarak, manakala yang tidak menepati syarak ialah menyembelih kerana berhala, kerana manusia ataupun kerana makhluk halus ataupun apa-apa tujuan selain kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya perbezaan yang ketiga ialah sembelihan yang menepati syarak ini menggunakan alat sembelihan yang tajam seperti pisau dan juga kaca. Manakala sembelihan yang tidak menepati syarak ialah menggunakan alat yang diperbuat daripada tulang ataupun kuku dan juga gigi walaupun ianya tajam, ataupun tidak menggunakan alat yang tajam, seperti memukul binatang sehingga mati atau mematikannya dengan kejutan elektrik atau merendamnya di dalam air. Itu yang tidak tajam, ataupun seperti menggunakan kayu dan sebagainya. Perbezaan yang keempat ialah yang menepati syarak ini menyembelih binatang yang halal dimakan. Manakala tidak menepati syarak ialah menyembelih binatang yang haram dimakan. Dan perbezaan yang seterusnya ialah yang menepati syarak ini memutuskan urat halkum dan juga urat merik. Manakala tidak menepati syarak ini tidak memutuskan kedua-dua urat tersebut, iaitu urat halkum dan juga urat merik, ataupun kita panggil urat merih. Yang terakhir sekali kita lihat perbezaan antara korban dan juga akikah. Korban yang pertama sekali perbezaannya ialah dari segi maksudnya. Maksud korban ialah menyembelih binatang ternakan pada hari raya korban, iaitu 10 Zulhijjah sehingga hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12, 13 Zulhijjah, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala akikah ialah menyembelih binatang, ialah binatang yang disembelih, iaitu menyembelih binatang ternakan tadi ketika mencukur rambut bayi yang baru lahir sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala sempena kelahiran bayi tersebut. Perbezaan yang kedua, korban ini dituntut kepada semua orang yang berkemampuan, mampu dituntut. Manakala akikah ini ialah dituntut kepada penjaga ataupun bapa kanak-kanak yang berkemampuan. Seterusnya yang ketiga ialah korban ini sunat disedekahkan daging yang belum dimasak. Daging korban sunat disedekahkan sebelum dimasak. Tetapi daging akikah sunat disedekahkan daging yang telah dimasak. Sebab tu biasanya akikah ini dibuat kenduri, dimasak dagingnya dan dipanggil orang datang ataupun menyedekahkan daging yang telah dimasak kepada orang ramai. Manakala akikah tadi daging yang belum dimasak. Korban tadi diagihkan yang belum dimasak. Seterusnya korban ini diharuskan mematahkan tulang binatang korban. Tetapi binatang akikah tadi tidak sunat mematahkan tulang binatang akikah kecuali pada bahagian sendi sahaja. Harus dan sunat tadi perbezaannya. Yang keempat, korban dilakukan pada hari raya Aidiladha sehingga 3 hari tasyrik tadi. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tetapi akikah boleh dilakukan pada bila-bila masa. Dan yang terakhir, bilangan binatang korban tidak ditentukan.
Tetapi akikah ini, kalau sesiapa nak buat ibadat akikah, bilangan yang afdal ialah 2 ekor kambing untuk anak lelaki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan, ataupun 1 bahagian daripada lembu untuk anak perempuan dan 2 bahagian daripada lembu untuk anak lelaki. Okey, itu contoh dia. Okey, jadi itu 5 perbezaan antara korban dan juga akikah. Okey, itu sahaja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu dalam perbezaan dalam siri yang ketiga. Jangan lupa like dan subscribe channel Ustaz. Semoga kita berjumpa lagi dan semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.